بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله Alhamdulillah wa syukurulillah. Sama-sama kita memuji dan mensyukuri terhadap Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Kita sambung lagi muzakarah kita, pengajian kita setiap malam Rabu dan setiap malam Sabtu dan setiap pagi subuh. Itu di antara agenda program masjid kita yang berlangsung sebagai amaliyah harian mingguan. Saya berserulah kepada anak mamu kampung Jakir, bolehlah kita bersama dalam majlis pengajian kita setiap pagi subuh dan setiap malam Rabu dan juga setiap malam Sabtu bersama dengan Bapa Hasan kita dan juga Ustaz Sahibun Nasri malam Rabu. Jadi alhamdulillah, sebagai peringatan mukadimah kita pada malam ini, setia tahu dan bagi tahu semua, kita sekarang berada dalam bulan Rajab. Hari ini tanggal 13. Bulan Rajab adalah bulan yang ketujuh dan bulan yang ke-8, 9 bermakna Ramadan. Hampir sebulan lebih lagi Ramadan atau sebulan setengah. Ramadan tak lama dah. Kita akan bersama dengan bulan agung, bulan mulia, bulan Rajab. Kalau satu istilah panggil orang Kelantan disebar oleh tuan guru kita almarhum ni Abdul Aziz sebagai Menteri Kelantan, telah kembali ke rahmatullah. Dia menamakan bulan ini adalah bulan semaya, supaya nak mengingati kepada hamba Allah tentang masalah semaya. Kerana bulan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima semaya di bulan Rajab ni lah, ya, menurut riwayat yang masyhur. Maka kita amatilah tentang bulan ini, dan insya-Allah taala kita akan buat satu majlis juga di bulan ini seperti biasa. Dan kita dah pun tinggal lama hampir 2 tahun tidak boleh bersama dengan majlis sebagai sambut Isra' dan juga Mi'raj. Kita dah pun cuti lama. Dan insya-Allah lah tahun ini kita akan mengadakan kalau tidak ada keuzur ke apa. Maka di antara as-salafus salih setelah tibanya bulan ini dan juga bulan Syaban, mereka senantiasa berdoa memohon kepada Allah. Dan kita pun minta boleh galaklah doa ni sebut semua wilayah semua di mulut kita. Sama ada sore kita sama ada secara berjamaah semaya jemaah atau semaya sore diri sunat tu sunat ni. Selepas semaya layaklah kita tu memohon akad tangan kepada Allah. Semoga Allah tu di antara doa as-salafus salih yang kata Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Banyak doa ni insya-Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah akan kami di bulan Rajab ni dan juga berkat juga di bulan Sya'ban, dan sapalah kami ni supaya dapat bersama di bulan Ramadan. Akad dapat bersama, boleh berjumpa lagi dengan bulan Ramadan al-Mubarak, hampir sebulan lebih lagi. Doa banyak.
Rajab jadi bulan penuh dengan barakah. Syaban pun penuh dengan bulan itu, hidup kita dalam barakah. Dan semua barakah adalah benda comel sekali. Hidup tidak ada barakah, maka tidak ada yang panggil tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita hidup dengan tidak ada barakah. Kita hidup kita boleh dengan barakah. Barakah gulawe dia. Barakah rahmat. Allahu akbar. Barakah ni panggil gulawe dia kak. Allah panggil tidak dapat berkat, maka akan dapat keberkaan daripada Allah. Sebab itulah hidup kita, umur kita yang sampai hari ni biar dibarakat. Setengah-setengah orang hidup lama, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Nak macam mana kata hidup kita barakat? Kadang-kadang surah Duha tak ingat, itu panggil hidup masih lagi tak barakat. Surah Duha tu saya hafal, surah ni daripada Quran tu saya ingat. Itu di antara hidup tak barakat. Kita nak ingat situ. Barakat-barakat ni hanya bukan sekadar hidup mewah, harta banyak, nak segala subah-subi itu adalah boleh berlaku. Tapi di antara ulama tu kata juga sepanjang hidup sampai tahun ni pun Allahu akbar. Surah Wadduha tak ingat lagi. Cak mudah-mudah kita kata. Itulah sebagai penilaian kita dalam hidup hari kita boleh buat timbang. Maka alhamdulillah berdoalah, dan di antara juga salafus salih ya doa, satu doa lagi, Allahumma sallimna Ramadan wa sallimhu Ramadan wa sallimna minhu muqbila. Itu di antara doa salafus salih. Itu panjang mau kita widang bulan Ramadan, dia bulan Ramadan dah boleh buat amalan pula di bulan Ramadan. Itu. Terus saya widang bulan Ramadan, tapi dia bulan Ramadan tak ada hijau juga, tak ada dapat maghfirah. Tidak dapat apa lagi? Awalahu maghfirah wa awsatuhu, ya Allah, ya terlupa. Ramadan terbagi pada 3 kan? Awal dia maghfirah wa awsatuhu. Biar ingat. Terlupa berlaku. Agak kot saya berlaku ni. Akhir dia itqu minan nar. Duduk tiada tu. Wa awsatuhu apa? Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Itu kelebihan bulan Ramadan. Awal dia rahmat daripada Allah, 1 sampai 10. Wa awsatuhu 11 sampai 20, maghfirah, ampunan daripada Allah. Wa akhiruhu, dan akhir dia tu itqu minan nar, bebas, selamat daripada api neraka. Terus di Ramadan pun tak ada hijau juga, tak dapat rahmat, tak dapat maghfirah, tak dapat itqu minan nar. Hidup kita boleh 3 perkara tak apa dah. Dah sangat nak pada 3 perkara ni. Nak pada rahmat Allah, nak kepada barakah hidup kita, nak kepada maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita hidup boleh 3 ni, kaya lah kita, selamat kita dunia dan juga akhirat. Nak rahmat daripada Allah, nak maghfirah, lepas tu nak barakah. Nak apa lagi? Itulah di antara doa Adam alaihissalam minta Tuhan, Rabbana zalamna anfusana, kami zalim diri kami, wa illam taghfir lana, kalau mu tak ampun kami, wa tarhamna, tak rahmati kami, nescaya kami termasuk dalam golongan orang yang rugi. Itu 2 yang Nabi Adam minta. Nabi Adam tanya Tuhan, ya Allah, adakah kami berhak lagi masuk syurga setelah kamu halau daripada syurga? Kami nak masuk syurga boleh lagi, wahai Allah? Tubik pada syurga dah kan ni? Dia kata boleh kalau meminta taubat. Kalau minta taubat kepada Allah, minta mohon kepada aku, nasya aku ampun, maka aku akan masuk syurga pula. Lalu itulah Adam doa kepada Allah, ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. 2 poin ni. Kalau mu tak rahmatiku, tak kasih sayangku, tak siabelahku, dan tidak ampun dosaku, kesalahanku ni, Allah, lanakunanna minal khasirin. Ala zalika huwal khusranul mubin. Di akhirat esok, khusran, kerugian yang nyata sekali di akhirat esok.
pin sing ti kak tun ti chat jin. Hidup menego atas dunia kadang-kadang rugi tak nampak, bergerak kadang-kadang tak nampak, tapi dia bergerak di akhirat esok termasuk dalam golongan rugi di akhirat esok. Ala zalika huwal khusranul mubin. Khusranul mubin, rugi yang cacing nyata salahlah di sana. Wal a'yazu billahi min zalik. Sebab itulah boleh tiga ni tambah lagi barakah. Hidup kita penuh dengan barakah. Cukup. Subhanallah. Doalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ballighna Ramadan. Alhamdulillah. Sambung pengajian kita yang mana pada 2 minggu kemarin kita dah pun mengaji kelebihan iaitu mensebarkan salam, kelebihan salam dan juga menyuruh supaya sebarkan salam. Kita pergi kepada hadis yang keempat pada minggu kemarin. Hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah. Nabi kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu tidak dapat masuk syurga Allah malaikat atau sehingga kamu tu beriman dulu. Kau nanti kuncak kau sawanan kan rek mula-mula sekali tong mi kuam sata atau Allah Subhanahu wa taala. Kena beriman. Beriman dengan Allah. Dan Nabi kata wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kamu tidak beriman sehingga kamu tu kasih saya sesama saudara Islam. Kena tanya perasaan kasih saya sesama saudara umat Islam. Orang Melayu kita susah masalah ni. Melayu kita susah masalah ni. Nak tatbik hadis ni susah. Melayu kau sebut kata Melayu kau nak jadi seteru. Kau duk puji dia menu. So dia menu, 2 dia menu, 3 dia menu. Allah, Melayu gak tak boleh nak kira cara. Duk dengan balah nak pakat kira cara tak boleh. Bona-bona maju jadi selalu dah. Sebab itulah mu tak akan beriman malaikat mu tu kena kasih saya sama saudara Islam kamu. Awala adullukum, maka Nabi tawar tanya, adakah kamu tu mau ala syai'in ke atas satu perkara yang aku nak royak ni, iza fa'altumu, kalau mu buat mu'ammal mutunai mubjala tahabbtum, maka mu akan timbul perasaan kasih saya. ความรักซึ่งกันและกันจะเกิดขึ้นระหว่างคุณ sesama saudara Islam. Nabi kata tak, kalau mu amal benar ni, jalan benar ni, maka mu akan timbullah perasaan kasih saya. Allahu akbar. Sebab itulah kita di hari ini duk mencela, duk maki memaki, duk tuduh menuduh sama saudara Islam, duk suka jahat sama saudara Islam. Di antaranya kita tak amal hak Nabi nak oyak ni. Kalau mu amal benar ni, maka akan timbullah perasaan kasih saya. Allah. Gapo benar tu? Nabi jawab, afsus salama bainakum. Hendaklah kamu tu sebar salam di antara kamu. Salam di antara kamu. Dah, sampaikan salam, sebarkan salam, berikan salam, hidupkan salam di antara kamu sama saudara Islam. Subhanallah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaran sebagai ajaran Islam. Nak oyak kata salam ni tak akan timbul kalau kita tak berjalan salam, maka perasaan kasih saya yang kat atas tak akan timbul. Tak akan timbul perasaan kasih saya kalaulah kita tu tak beriman. Dan kalau kita tak beriman, tak berhak kita nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipanggil ya ta'liq, ikat pergi kepada kasih saya, pergi kepada beriman, melalui beriman inilah kita dapat masuk syurga Allah. Maka kita sebarlah salam, wilah salam sama saudara kita, sama Islam kita. Habis itu para minggu kemarin. Hari ini kita pergi kepada apa? Insya-Allah taala hadis seterusnya, hadis yang keempat. Wa an Abi Yusuf Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu wan nasu niyam
tadkhulul jannata bisalam. Itu di antara amalan-amalan menyebabkan kita tu boleh masuk syurga Allah. Tengok melalui hadis ni Allah syurga sangat-sangat mudah untuk kita nak masuk dia. Bukit payah tak? Subhanallah. Tapi yang duk menghalang kita tu tak boleh masuk syurga sebab apa? Hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Benar ni duk sekat kita ni. Benar syahwat duk sekat kita. Menyebab kita tu nak masuk syurga tak boleh. Keliling neraka syahwat, keliling syurga benar kita tak kena. Keliling syurga Nabi kata benar kita tak kena belaka. Dan keliling neraka tu adalah benar syahwat kita belaka. Allah sedap tidurnya malah bangun sembahyang Jumaat subuh di masjid. Syahwat. Terus mari sembahyang Jumaat masjid. Sebab apa sedap tidur? Syahwat kita tu. Tapi syurga makarih Allah, malah lah, susah lah, taruklah nak bangun, sakit urat lah. Itu makarih benar tak kena. Penuh keliling ke syurga kita. Dan kita ingatlah lah benda yang kita tidak cocok dengan hati kita kadang-kadang tu, itu adalah amalan syurga. Puasa sunah umi kadang-kadang Allah kelihat mikir. Yalah tu syurga. Situ. Sebab kita sebagai orang tanda iman ilmu ni, iman tarak ni nak sampai pergi kepada halawatul iman ni, Allah jauh lagi halawatul iman, kemanisan iman ni. Serenok iman apabila perlu amalan, zoknya iman dia apabila boleh hidup syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jauh lagi situ. Dah. Sebab itulah hadis yang kelima ni, Abi Yusuf Abdullah ibnu Salam ni, dia kata ia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya ayuhan nas, hei manusia. Hadis ni ia ada sejarah sikit, ada riwayat sikit. Abdullah bin Salam kita dah pun kenal, seorang habrun ahlul kitab, orang pembesar Yahudi, ulama Yahudi. Abdullah bin Salam, ingat malam. Nama siapa? Abdullah bin Salam. Dia adalah seorang tokoh ulama besar orang Yahudi. Dan dia ni senantiasa tunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya nak masuk Islam dia. Sebab dia orang faham Islam, yang mana dia baca dalam kitab Taurat dia kata akan tiba seorang manusia yang nama Muhammad ni di tanah yang subur penuh dengan buah tamar. Ada sebut dalam kitab Taurat riwayat. Maka dia tunggu seorang nabi ni, iaitu Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Tatkala satu hari nabi kita hijrah mai ke Madinah, hijrah daripada Mekah kepada Madinah, dia duk tunggu, duk tengok, perhati mana seorang Muhammad. Kok sebut dalam kitab Taurat dia. Abdullah bin Salam, habrun, orang yang alim Yahudi dah ketika tu, masa tu. Dan payah orang Yahudi nak masuk Islam. Tapi serai sama Abdullah bin Salam, masa setelah dia terima Islam, orang Yahudi, bagaimana mu terhadap Abdullah bin Salam? Orang Yahudi kata, tak ada dah Muhammad. Abdullah bin Salam adalah orang ulama besar. Aku yang orang yang aku kena hormat, orang yang aku kena sanjung, orang yang aku kena puji akik sungguh. Abdullah bin Salam duduk di sebelah tabir. Nabi panggil Abdullah bin Salam mari. Abdullah Salam mari. Dia dah pun memeluk al-Islam, orang Yahudi. Allah, boy takut kata Abdullah bin Salam, pembesar yang puji tadi itu masuk Islam selalu dah maki celaka Abdullah bin Salam, punuh Abdullah bin Salam, gilarlah Abdullah bin Salam. Itu orang Yahudi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jarang orang Yahudi masuk Islam. Kebiasaan orang kalaulah pemimpin masuk Islam, orang orang bawah tu nak turun. Tapi orang Yahudi masa mana Nabi bila nak jari orang Yahudi masuk Islam. Pembesar masuk Islam sama dengan alim ulama dia. Allah, boy tengok Abdullah bin Salam masuk Islam, pak salut dah. Kalau mau kita kak
Panggil gapo buat kunhan dah. Buat kun dah. Kalau kita kata 100, buat 100 boleh buat gapo? 200. Ya. Yang 100 gapo? Kosong. Banyak Abdullah bin Salam, banyak Abdullah bin Salam. Tak apa. Kosong bin Salam. Itu perangai orang Yahudi. Kita punya pengalah gitu lah. Boya tak kena ke Allah. Tak ada sikit habuk hok baik kepada orang itu. Sebut je hak selalu dah. Nauzubillahi min zalik. Orang kena ada baik dalam diri dia, mahma jahat sama dia sekalipun ada kebaikan yang ada pada diri dia. Sebab itulah kita kena buat molek, kena kul molek, han molek. Jangan buat salah dah tak kosong selalu dah jangan. Itu bukan perangai orang mukmin. Itu sejarah. Tatkala Nabi kita datang ke Madinah, maka Abdullah bin Salam ni lah duk perhati nanti siapakah, hok manakah seorang lelaki yang Allah wasallam. Maka Nabi kita bawa datang mai ke Madinah. Mula-mula sekali Abdullah bin Salam dengar perkataan yang keluar daripada bibi mulut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hadis inilah. Dan hadis inilah yang diriwayat oleh Abdullah bin Salam sendiri, tokoh besar ulama Yahudi. Dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata lagu mana? Ya ayyuhan nas. Buat Nabi siapa di Madinah ke? Nabi khitab sama. Hei manusia semua, afsus salam. Sebarkanlah salam di antara kamu. Oh, ni ke kamput kontan Nabi. คำแรกที่คนยาฮูดีนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็รับอิสลาม dengar perkataan ini Pak, ya terima Islam satu dah. เป็นศาสนาที่สอนมนุษย์ให้เป็นคนดีและก็ให้เป็นเกิดความรักซึ่งกันและกัน Afsus salam. Nabi kata, hei manusia, khitab pada orang Madinah pada masa itu semua. Subhanallah, sebarkanlah salam, sebarkanlah keamanan, kesejahteraan. Baik-baik. So, dia dengar. Dan Nabi kata, wa at'imut ta'am, dan berilah makan atau makanan kepada orang Chonghai, ของใช้ของกินให้กับเพื่อนมนุษย์ซึ่งกันและกัน Allah, comel sungguh Nabi Hajar tengok. Wilah makanan kepada orang. Orang hak mun sayang, orang hak mun kasih, orang hak mun balas nak sebagai nak balas budi, orang miskin, orang susah, orang payah, orang yatim, orang hidup mengaji agama, mengajar hafal Quran, wilah makanan kepada hak ni. Wa'at'imut ta'am. Sahabatullah duk dengar. Allah. Wasilul arham, dan hubunglah silaturrahim. Suruh hubung silaturrahim adik-beradik kita tu. Hubung silaturrahim, jangan putus silaturrahim. Jangan qati'ur rahim, putus hubungnya silaturrahim, jangan. La tadkhulul jannata qati'ur rahim, Nabi kata. Tidak akan dapat masuk syurga orang tu yang putus rahim, hubung putusnya di antara saudara atau adik-beradik dia. Allah. Ini dia panggil sebarkan salam, wi makannya kepada orang, dan hubungnya silaturrahim ini bermakna kita dengan sesama manusia. Hablum minan nas, hubungnya sesama manusia. Hubungnya kita sama saudara Islam kita ni kena hidup tiga ni. Afsus salam, ada memang sikit di segi harta tu hari kita wi makannya kat orang, dan wasilul arham, hubung semua silaturrahim. Allahu akbar. 3. Dan yang keempat, wasallu wan nasu niyam, hendaklah kamu bangun hendaklah kamu bangun tengah malam, iaitu solatut tahajud. Wasallu, dan hendaklah kamu bangun waktu malam untuk sembahyang tahajud, sembahyang sunat, zikir dan sebagainya, memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tu wan nasu niyam, dan sedangkan manusia tu duduk tidur balik. Mu bangun bertahajud. 4 malam bangun sembahyang tahajud. 3:30 malam bangun tahajud. Jangan tak bangun tahajud.
Yang tak bangun tahajud, bangun tahajud waktu malam. Sebelum subuh setengah jam, sebelum subuh setengah jam atau sejam bangun sembahyang tahajud. Ini orang panggil hablum minallah, hubungi kita dengan Allah. Tiga tadi hubungi kita sesama manusia. Adapun yang keempat ni hubungi kita dengan Allah. Kena widada kesulitan kita di antara kita dengan Allah. Lebih-lebih lagi waktu malam dalam keadaan manusia nak tidur, waktu yang sunyi, serba sunyi, kita menajak diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata 7 golongan manusia dapat duduk bawah aras naungi Allah Subhanahu wa taala di akhirat esok. Di antara 7 manusia tadi itu boleh duduk bawah teduh, iaitu rajulun zakarallahu khalian fafadat ainah. Seorang lelaki yang bangun waktu malam duduk sore di zikir, ingat kepada Tuhan di atas kesalahan dia gapo semua tu, kesilapan dia begitu banyak tadi tu, fafadat ainah, maka mengalirlah dua air mata dia. Tiap subhanallah, fafadat ainah. Oh ini insya-Allah mati esok boleh duduk bawah arasy, boleh duduk bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Wasallu dan hendaklah kamu sembahyang pada waktu malam, iaitu tahajud dan sebagainya. Wan nasu niyam, dan sedangkan manusia tu sedang duduk tidur sedap. Maka Nabi perakan, Nabi kata tadkhulul jannata bisalam. Allah, maka nescaya kamu akan masuk syurga dengan senang, dengan selamat, dengan kesejahteraan. Masuk syurga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak amalan mudah-mudah ya pak amalan. Sabar salah. Wi makan ni kat orang. Lepas tu apa yang ketiga, ingat molek dah, hubungi silaturahim sama adik-beradik kita, jangan putus. Dah sebab kita mari daripada rahim. Rahim perut ibu kita ni. Kita mari di sini tempat rahim. Tuhan letak tempat rahim kita ni. Adik kita mai situ, abang kita mai situ, kakak kita mai situ, mai daripada perut ibu rahim, perut ibu kita. Di nama rahim, apa rahim? Tempat tu ada letak kekasihan situ. Kisah apa? Kekasihan, kesayangan di situ. Satu tempat. Sebab itulah silaturahim ni kena ada hubungan sama. Sebab kita asal daripada situ. Ada perut ibu kita dikenal dengan bahasa Arab yang panggil tempat rahim perut ibu kita. Tempat rahman, tempat rahim, tempat kasih sayang. Sebab itulah kita jangan putus hubungan silaturahim ni lebih bagi adik-beradik kita. Pak amalan, maka Nabi perakan jamin tadkhulul jannata bisalam. Allah, nescaya kamu akan masuk syurga dengan selamat, dengan senang, dengan mudah. Alhamdulillah, Allahumma ja'alna min ahli jannah. Allahumma yassir wa la tu'assir, fa inna taysir kullu asir alaika yasir. Itu dipanggil ihya sunnah, ihya sunnatus salam. Siapa akan salam? Habis itu kita meneruskan lagi hadis yang ke-6. Hadis ini agak panjang sikit. Seorang sahabat nama Tufail ibnu Abi Ka'b ibnu Ubay ibn Ka'b, annahu kana ya'ti Abdullah ibnu Umar fayaghdu ma'ahu ila suq. Qala fa idza ghadawna ila suq lam yamurra Abdullah ala saqqatin wala sahibi bai'atin wala miskinin wala ahadin illa sallama alaihi. Allah panjang dia ni. Tufail ni anak Ubay bin Ka'b. Dia kata satu hari dia pergi cari Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ni anak Umar, nama Abdullah ibn Umar, dan seorang sahabat yang sangat suka menghidupkan sunnah Nabi. Tak ada Abdullah ibn Umar ni kalau dengan sunnah Nabi ke Allah, dia turut bulat-bulat apa hak Nabi buat, dia buat belaka seolah kata itu. Jalan hak Nabi berjalan, dia turut jalan Nabi berjalan. Nabi biasa berehat pergi duduk mana bawah kayu, pergi tidur situ Pak Nabi berehat. Sebenar-benar lagu ni supaya tak adalah mana kali, tapi nak kata sangat cinta sukanya kepada sunnah Nabi, dia turut belaka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar, seorang sahabat yang masyhur tak ada dah.
Sebab dia nak dapat syafaat Nabi di akhirat esok ke. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi, orang yang sukanya duk tuat amal-amal sunnah Nabi, akan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Sebab itulah seorang sahabat Abdullah bin Umar ni, ya hajjak fayaghdu ma'ahu ila suq. Ya hajjak Tufail, pergi dengan dia tu ke pasar. Pergi nak lah jak mudah-mudah. Atau pergi di biksi lah kita kata lah ni ya tahu Tufail, kita orang Tufail pergi cari dia, ada satu hari tu ya hajjak Tufail pergi kena. Maka Tufail kata, fa iza ghadawna ila suq lam yamur Abdullah ala saqatin. Bila Abdullah hajjak dia pergi di suq dah, ke pasar tu, aku dah tengok Abdullah ni tak ada saqatin, tak ada menjadi seorang tokai jenis pasal jual beli gapo dak, dan orang bai'atin beli barang, dan juga miskinin wala ahadin. Mana kata Abdullah ni heret dia Tufail ni pergi ke pasar ni dia bersama dengan Abdullah lah, duk perhati Abdullah beli barang pun dak, nak jual barang pun dak, sama ada dengan orang miskin pun tak ada gapo. Di mana kata tak ada pula ke gapo, malaikat dia tu wala ahadin illa sallama alaihi. Malaikat dia tu berjumpa seorang-orang tu kecuali dia salam kat orang tu. Beli barang pun dak kali, jual barang pun dak kali, nak tolong orang miskin ke apa dak kali. Tapi setiap dia berjumpa dengan orang tu dia salam. Illa sallama alaihi. Jumpa salam. Ni kerja Abdullah bin Umar, kerja lagu ni. Dah, yo pergi nak yo salam. Sebab kita lah ni lagi kita pergi biksi pakat salam di biksi dek nun. Ni kerja Abdullah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah berlaku juga masa ya 10 awal Zulhijjah tu. 10 awal Zulhijjah tu daripada 1 yang sampai 9 tu Abdullah bin Umar ni dia takbir raya. Daripada awal bulan Zulhijjah dia takbir raya. Allahu akbar, Allahu takbir. Bagi mazhab Syafi'i hari yang 9 tak? Hari yang 9 sunat takbir setelah matahari jatuh, iaitu hari Arafah tu. Sunat takbir. Subuh hari 9 tu. Hari yang 9 hari puasa. Dia panggil puasa ke apa? Hari apa puasa? Yang 9 tu Arafah. Sunat takbir kita. Tapi Abdullah bin Umar ni dia pada awal lagi dah. Awal 10 Zulhijjah tu dia takbir lagi dah. Dia pergi di pasar, dia pergi di mana dia takbir. Dan bila sahabat tengok Abdullah bin Umar takbir, pakat takbir. Allahu akbar, Allah, pakat takbir. 10 awal Zulhijjah lagi dah. Itu riwayat yang terkenal Abdullah bin Umar. Dan ni pun supaya bila dia hajak seorang sahabat nama Tufail bersama dengan dia tu pergi ke pasar, supaya apa? Supaya jumpa orang salam. La ilaha illallah. Kalau kita kalau tak apa dah. Apa ni tak apa kau dah nak salam kat orang. Ini kata pelakon kita. Sebab apa? Sebab kita dah pun jauh dengan sunnah, jauh dengan ajaran al-Islam. Gi bukan nak pergi shopping. Abdullah ni gi ke pasar bukan nak beli ikan, ular. Tak, nak pergi pasar jumpa dengan orang nak salam. Allahu akbar. Pelik sungguh. Lalu itulah Tufail kata lagi, fajitu Abdullah bin Umar yaman, maka aku pergi cari pula Abdullah satu hari pula, hari lain pula. Maka dia pun heret aku. Fastab'ani ila suq. Heret dia pula pergi kepada suq. Hingga siapa Tufail kata kepada Abdullah, "Fama tasna'u bis-suq?" Mu nak buat gapo di pasar? Mana kata seperti kita juga lebih kurang tu juga. Nak pergi saya pasar lekol nak buat gapo? La ilaha illallah. Wa anta la takifu ala bai'. Mu tak ada nak beli gapo kali. Dah tak ada jual gapo kali, tak ada beli tawar harga gapo kali. Dan wala tajli fi majalis suq, tak ada duduk di kedai di pasar kali. Fa aqulu ijlis bina hahuna natahaddas. Maka tu kata duduk sini asal pergi
Kita duduk sini, duduk kecek muzakarah sama apa kita, kecek kira bercara, ikutlah kecek ada benda manfaat. Asal lagi hari nak tufe royak kepada Abdullah. Maka Abdullah jawab lagi mana? Abdullah bin Umar kata, ya Aba Batnin. Dia kata, ya Aba Batnin, ya kelala lah. Aba Batnin ni panggil, hei orang perut bucik. Orang perut bucik. Ya tufe ni jenis pasal orang sehat sikit badan dia. Jenis pasal perut nolak ke depan sikit. Maka dia kelala sama dia, hei orang yang punya perut bucik, ya Aba Batnin. Wa kana tufailu za batnin, tufail adalah perut bucik. Dia kata, innama naghdu min ajli salam, sesungguhnya kami hajakmu pergi ke pasar tu supaya kami nak salam. Oh, tengok Abdullah, boleh tak boleh? Sebab ada kat rumah, ada tak ada, apa orang ramai duk mana kok dalam nak tu. Pakat wi salam, jemaah hari Sabtu salam, jumpa salam tu. Ni dia hijau Abdullah bin Umar. Allahu akbar. Kita kadang-kadang pergi wi salam dia mau tak wi salam sebab subhanallah tak faham lagi. Innama naghdu min ajli salam wa nusallimu ala man laqina, dan kami akan memberi salam, Allah kata, kepada siapa saja yang kami tu jumpa. Kepada siapa saja kami jumpa, maka kami akan beri salam. Kita pakai gini nak, jumpa siapa tak beri salam, jumpa siapa pakai beri salam. Itu nak ayat kata kelebihan menyapakan salam, menyebarkan salam adalah syariatu sunnatu atau ihya'us sunnah, nak menghidupkan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Besar amal salam, bukan sama ada. Sebab itulah sebut hadis yang kita baca dua tadi itu, di antara amal dapat masuk ke kita syurga itu afsus salam, sebarkan salam. Insya-Allah taala. Itulah kelebihan yang kita sebarkan salam. Sekiranya ada umur lagi, panjang lagi umur kita, insya-Allah minggu akan dapat kita mengaji bab salam, bagaimana cara beri salam. Insya-Allah taala. Itulah saja pada minggu ini, betul daripada Allah, apa yang tidak betul daripada kelemahan saya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Nas'aluka 'ilman nafi'an warzuqan halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعلنا من عبادك أبص السلام بيننا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. Ugh.